الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Ayo, ringsu. Baca daripada tu, kita baca menyatakan tentang tahajur dan tasyamun, betul? Betul Ustaz. Betul. Tiada halal seorang Muslim dah baca. Okey. Baca datang balik apa? Okey Ustaz, okey Ustaz. Dia dah kena dekat Melaka dah, aku dia lupa. Mana tu? Sambung dekat baru kot. Macam ni dah senang. Okey. Tengok hadis Rasulullah. Apa Rasulullah pesan dengan kita tu. Tengok tu. Tiada halal seorang. Okay. Ini dikatakan meninggalkan bertutur. Maknanya macam kita kata tak tegur lah. Tak tegur siapa. Lebih 3 hari. Lebih daripada 3 hari. Ini satu perbuatan yang dicakap. Tak boleh. Maka bahawa sesungguhnya keduanya cenderunglah keduanya daripada hak selama ada keduanya itu atau kali keduanya. Maknanya dia kata cenderung ni maknanya dia memeratkan diri dia dengan dosa lah. Lagi dia tak tegur. Jadi perintah yang disuruh, maksud cenderung tu. Perintah yang disuruh tulis macam ni. Adalah kembali ia ni. Ini tak disuruh ni. Kembali ia berdamai. Kembalilah ia dengan berdamai. Moga terdapur dosanya, keparat dosanya dan jika bersalam ia, maka tiada menerima dan menolak ia atas salamnya dan saya mengembali atasnya oleh malaikat. Kalau dia beri salam ke orang tu tak jawab, malaikat akan jawab salam dia. Atas yang lain itu oleh syaitan. Yang tak jawab salam tu dikatakan syaitan. Maka jika mati keduanya atau menghari keduanya, seperti yang demikian itu, nescaya tidak masuk keduanya dalam syurga. Hal keadaannya berhimpun selama-lamanya. Ni. Di sepetal suruh berdamai. Supaya terhindar dari neraka. Slide tak ada Ustaz. Supaya terhindar dari neraka. Slide dulu. Okey. Ni.
Pada hadis lain, ini ada lain. Apa disebut pada hadis lain? Yang meninggalkan bertegur siapa lebih dari 3 hari, jika mati ia, maka dia katakan apa? Masuk nescaya, masuk ia dalam neraka. Ini semua ni cerita apa ni? Ini semua ni cerita ancaman-ancaman lah. Ancaman-ancaman orang yang tidak bertegur. Tidak bertegur. Dibukakan segala pintu syurga pada hari Senin dan hari Khamis, maka diampun bagi tiap-tiap hamba yang tiada syirik akan Allah Ta'ala, akan satu. Melainkan orang lelaki yang ada antara saudaranya itu berdengki-dengki. Maka dia katanya, rantai olehmu akan dua lelaki ini hingga berdamai keduanya. Ini ada ni perlu kata apa? Dinaikkan amal, dibuka segala pintu syurga. Ni. Dibuka segala pintu syurga. Pada hari Isnin dan Khamis. Dan diberi keampunan. Kecuali kecuali yang kita takut ni. Kecuali ni yang kita takut. Ada dua ni. Berjaga yang dua ni. Kecuali apa? Orang yang syirik. Ada Allah. Lagi dia kata apa? Berdengki-dengki antara saudara hingga mereka berdamai. Ya. Nampak tak? Benda dua tu yang menghalang manusia ni dapat ampunan. Antaranya syirik dan antaranya dengan manusia adalah berdengki-dengki. Syirik ni dia punya punca ni, antara punca syirik ni nak kena ambil perhatian. Kena ambil punca lah. Apa punca syirik? Kalau kita rasa lah tiada apa? Ya, tiada apa? Ilmu apa? Tiada ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid, Ustaz. Tak, kalau ilmu tauhid, tahulah ini syirik ni tak boleh buat. Syirik ni. Sebab tu kita duk buat ni apa benda, apa lah nama kembara-kembara ke apa, tak kira lah nama apa. Apa kita buat ni?
Antaranya jangan syirik. Kenal Allah ni macam mana perbuatan dia, macam mana sifat dia, kenal. Hingga kita nampak ni Allah je, nanti kita tak nampak orang lain lah. Tu saya kata nak kena belajar lah. Ni kalau kita kata ni pula, dengki-dengki ni. Apa punca? Cari ilmu tasawuf. Satu sombong. Dua, Cemburu. seteru, bermusuh. Tiga, Keji nafsu. nafsu. Ni kita belajar ni. Pernah orang berhati. Okay. Lepas tu saya cara peribadi lah kan. Saya cakap, saya seronok tengok kawan-kawan jumpa. Tu saya jumpa tu. Bila jumpa kita ada kenal kawan lain, kawan baru. Jadi kita nak belajar, kita seronok. Kenapa? Datang, ada kawan ni, gitu, gini. Ada kawan. Dan dalam berkawan dia jaga. Syaitan dia akan masukkan benda-benda tak baik lah. Tengok orang ni pakai gini, dia suruh cakap dengan hati apa? Belagak lah. Pakai gini, dah tak pada dengan tua. Dia jahat. Ini, dia syaitan ni dia masuk dekat nafsu keji je. Dia suruh tu. Patutnya yang disuruh dia perbuat ni, berkasih sayang kerana Allah. Sayang dengan kawan, sama belajar. Kenapa kau sayang ni? Kerana Allah suruh aku sayang. Kenapa kawan ni lah yang boleh tolong aku untuk bawa aku pada kebaikan. Rasulullah kata, yang berkasih sayang kerana Allah, Allah akan masukkan dalam syurga. Tu peluang kita yang besar. Jaga-jaga syaitan ni tak pernah duduk diam ya. Dia tak pernah duduk diam. Dia laga-lagakan, dia cuba buat gini supaya apa? Supaya kita ni rasa terasing, kita rasa ini, kita rasa itu, dah lama kita keluar. Kalau kita keluar, kita ada jemaah lain, tak apa. Kita ada grup belajar agama, tak apa. Tak belajar dah. Duduklah seorang-seorang. Elok dapat ilmu tauhid, dah dapat ilmu tauhid dah. Kunci apa? Kunci rasa hati yang tak suka dengan kawan lah. Ada benda tak puas hati lah. Jadi, kalau dah tua-tua gini kan, memang sensitif. Tapi jangan sensitif, tak ada sebab lah. Cuba lapang dada lah. Kalau orang gurau, kita terima sebagai gurau. Kita pun boleh gurau dengan orang boleh gurau dengan kita. Kita boleh, guru tegur kita. Kita kena jadi orang macam itulah. Baru kita boleh kekal dalam satu kumpulan yang agak baik lah. Tapi kalau kita ada rasa aku lagi bagus daripada orang lain, aku sombong, aku kaya, aku ada pangkat besar, rasa gini selalunya menyebabkan dia tak boleh get along dengan kekawan yang tu. Kita kena ingat tau, dia kasih sayang yang kuat ikatan ni, apabila kasih sayang itu diikat dengan urusan-urusan Allah. Urusan Allah tak? Maknanya kita ni sayang kat dia, kita kenal kat dia sebab kita belajar sama. Tu maknanya urusan-urusan Allah. Kalau kita kenal dia sebab dulu kita pernah satu sekolah dengan dia, satu kerja dengan dia, memang kasih sayang juga. Tapi dia punya kasih sayang ni tak kuat. Tapi kasih sayang pada urusan Allah ni, sebab dia punca lebih hati. Hati-hati yang nak belajar. Kita baru jumpa sekali pun kita rasa macam, dah kenal lama. Macam dah kenal lama. Padahal baru jumpa sekali. Bila balik, ingat dengan kawan. Baru jumpa sekali. Itu antara tujuan tu, kita temukan pelajar ni. Temukan pelajar ni, boleh duduk bincang, boleh cerita pengalaman, boleh sembang-sembang, boleh makan sama, boleh gurau-gurau ke apa benda ke, tak kisahlah. Kenapa? Agar datang satu rasa kasih. Dengan sayang lah. Dengan kasih sayang ni, terhindarlah apa juga sifat benci. Kita belajar dari pengalaman dia, kita belajar dari kesungguhan dia. Dan jangan rosakkan hati dengan rasa-rasa yang tak bagus lah. Gitulah. Moga kita dapat keampunan. Dan belajar tauhid ni, nak kenal benda-benda mengusahkan iman lah. Antaranya apa? Antara syirik. Tu yang kita nak buat lagi ni, Camp Highland. Berapa bulan lah.
Itu lah dia. 20 berapa? 22. 20 apa? 20 sampai 22 Ogos, Ustaz. 20 sampai 22 Ogos. 22. Jun. Ni dah Jun ni. Julai bulan ni haji. Lepas tu Ogos. Lepas tu September pun lagi satu. September ni dekat Melaka. Malam orang JKR pun tahu macam nak buat. Tak tahu macam mana cerita sampai orang JKR. Malam ada budak JKR tu kata, Ustaz nak buat kursus dah. Tak tahu dia dapat tahu dari mana. 16 sampai 19. Ya kan? 16 sampai 18. Melaka ni kita kena bersedia lah. Kalau ditakdirkan, staff dia ikut, kita kena terima. Kita kena jumpa kawan lain pula, staff mereka ikut. Sebab saya dengar semalam Syahid kata, Ustaz, dia orang nak buat untuk KKR juga tau, kata. Untuk JKR. Saya tak kisahlah apa-apalah, buat lah macam mana pun. Jadi dia mungkin kalau benda ni betul lah. Kita berapa orang, lepas tu dia akan balance tu, dia akan muka pada staff JKR. Saya tak tahulah dia orang ikut tak ikut, itu soal lain kan. Tapi kita kena bersedia daripada hasil kita belajar ni, kita kena bersedia untuk jadi orang yang matang dan boleh menerima apa jua watak manusia yang datang pada kita. Buka satu benda, dengki, marah, nyampah, meluat, semua apa Leo? I don't care, Zat. I don't care. I don't care. Whoever datang to me, kita akan jadi kawan. Dengan mengikut taraf akal masing-masing. Mungkin orang ni dia pangkat dia besar, dia tak boleh gurau benda-benda yang betul bodoh-bodoh ni. Tak boleh gurau. Tapi sebagai orang yang matang, kita bersedia untuk menerima perubahan keadaan, betul kan? Kawan-kawan yang datang, kawan-kawan yang pergi. Saya terbuka je lah, betul lah. Kalau orang dia group pun saya tak boleh buat apa. Betul saya cakap. Kerana saya pun dah malah tanya dah. Kenapa live ni saya tak tahu. Orang pun yang dia kenapa live saya tak tahu. Dan saya kadang-kadang saya fikir saya tak ada masa nak fikir baru tu lah. Kalau nak datang, you are welcome lah. Kalau nak live pun saya tak boleh buat apa lah. Kalau live tu sebab salah saya minta maaf. Itu je lah. Cuma kita tak ada masa nak fikir sebab kita punya mission is very big. Kita nak move forward, nak bawa tu semua kawan-kawan kita ni biar mereka rapat sama lain dan mereka boleh tolong-menolong dalam apa juga masalah dan keadaan dan mereka sama dapat ilmu ni dan mati dalam keadaan orang yang berilmu, beramal dan beriman. Itu kita punya mission lah yang besar. Jadi jangan benda-benda yang kecil-kecil membuatkan kita keluar benda-benda kecil benda kecil yang kita tak boleh settle dan kita tak boleh handle. Bimbang kita ni tak cukup matang untuk menghadapi segala ni lah. Tapi takat ni insyaAllah lah saya tengok tak ada masalah apa-apa ya. Okay. Cakap apa ni? Ni. Ketahui olehmu bahawa sungguhnya meninggalkan berkata-kata itu akan saudaranya yang Islam lebih dari 3 hari itu haram. Tetapi telah berkata oleh beberapa jemaat ulama bahawa sungguhnya ia adalah dosa yang besar. Melainkan kerana uzur syarak seperti bid'ah atau benda-benda berdosa. Berdosa. Jikalau ada tersembunyi sekalipun, kita tak boleh nak bertegur dengan dia. Dia kalau tegur je dia ajak kita benda tak baik. Dia tegurkan dia ajak kita mengumpat. Itu tak tegurkan dia. Jangan cakap oleh. Tak apa. Mula Davidnya bahawa manakala kembali ia berbaki agama si Hajir. Dia kena cek ni.
Nanti mungkin ada mantap tu. Dia kata dalam tu si hajir atau si mahjur. Saya harus dia. Dan jika tiada sebutin dekat itu, tiada harus. Ha. Kalau dia tak tegur ni, atas dasar nak baikkan dia. Atas dasar dia tahu kita marah. Tak apa. Itu dia benarkan oleh syarak. Biar dia tahu dia marah dan dia jangan buat benda-benda ni. Tu dah kita tahu tu. Dari mana dia? Kemudian jangan jauh. Okey. Habis kami baca apa? Memutuskan akad keluarga. Muka sebelah. Dia jangan dia kalau guru kata dulu apa yang terbaik kan kita ni kan kita beralah. Kita tahu beralah kan apa? Kita beralah. Biar kita mengalah. Kerana diri Ustaz. Biar kita mengalah. Syaitan ni dia akan cakap dengan diri kita. Engkau dia akan cakap kita ni better than him. Engkau ada yang tua, takkan dia nak engkau dah pergi nak minta maaf kat dia. Dan dengar tak orang cakap itu? Aku abang, takkan aku nak pergi menyembah dia pula. Kata ni, menyembah ni maknanya merendahkan diri dia. Ni gaduh ni, abang adik. Dia patut jumpa aku. Biasa dengar tak benda ni? Pada orang bergaduh keluarga. Ada. Biasa dengar kan? Ada Ustaz. Tapi kalau dia, walaupun dia tak salah, memang kadang dinilai dia tak salah. Sebenarnya dia salah. Tapi kalau dinilai dia tak salah. Tak salah bagi dia jumpa adik dia. Cakap, dah lah kita pun adik-beradik. Dah lah, aku minta maaf lah. Mungkin aku silap. Aku minta maaf lah. Tak salah. Walaupun dia orang yang tua. Kadang-kadang kawan ni dia tak bagi semangat tau. Kalau dia kata, kau anak yang tua. Kau abang Luk kau. Kau ada tak kau pula pergi ucap dengan dia. Dia cakap dengan kawan dia, no, I don't care. Tu kena cakap perkataan tu. I don't care. Walaupun aku yang tua, aku tak kisah. Aku nak mak aku, dia tenang kat kubur. Aku dan bapak aku hidup bahagia. Tengok kami berbual macam biasa. Mak aku dah cukup menderita dulu masa hidup. Aku bergaduh dengan dia. Memang tak salah, dia yang salah. Tapi sebagai orang yang ada ilmu, ada agama, orang tu kata apa? Ular yang menyusun akar tidak akan hilang bisanya. Tak hilang bisa. Orang kaya dia kereta kancil, tak hilang kaya dia. Tak ada hilang duit kat bank. Duit kat bank 5 juta, pergi naik kereta kancil. Duit kat bank tak hilang. Kalau dia ada pangkat pun, pangkat tak hilang. Kalau orang sayang dia, orang tengok dia, lagi orang sayang dia. Tak hilang bisa. Kenapa Sebab kita tak nak, ni bukan tak tegur 3 hari tau, ni tak tegur 3 tahun. Takut orang yang dapat kampunan, tapi senarai nama dia tak ada. Ni nak cerita lagi satu ni, sambungan dia tu. Ini satu muhimmah ni apa Sebut dia berdulu. Lain. Sebut dah bertahun dan ada kitab ni. Tu yang tak tahu tu Ustaz. Ustaz tak terang ke dulu? Kenapa tak tahu? Ini satu muhimmah yang ditakut atas segala orang. Tengok baca kitab. Apa tulis muhimmah? Baca je tak? Misi kot. Akan segala. Misi Ustaz. Misi. Apa sih? Misi dan arah. Misi darah tu satu makna. Ada satu makna. Dulu saya sebut misi darah, memang saya cakap misi darah. Tapi kalau ada makna lebih mudah apa? Ini satu muhimmah. Muhimmah ni maksud dia
satu misi, satu arah, satu perkara yang penting. Ni. Belajar kita apa? Muhimmah. Muhimmah ni apa? Muhimmah ni risalah yang penting, perkara yang penting atau muhimmah. Yang membawa kepada misi yang betul dalam agama. Benda yang penting dengan risalah ni kita belajar, dibawa kepada kita misi, visi yang betul, arah yang betul pada panduan beragama. Itu dia muhimmah. Muhimmah ini satu perkara yang penting yang ditakut. Takut maksud apa? Yang dibimbang. Ini maksudnya bimbang ni. Kalau bahasa moden ni dia kata bimbang. Bimbang apa? Satu perbuatan memutuskan, ini perkataan yang biasa kita sebut ni, memutuskan silaturahim. Ni. Ni. Kita jangan ada dengan kawan-kawan kita okey, tapi dengan adik-beradik kita bergaduh. Ini tak bagus lah. Ini tak baik lah. Kalau masih tak dapat lagi nak bertegur sapa dengan abang, mungkin ada perselisihan kan. Kita kena rasa sedih lah. Jangan kita rasa okey lah. Saya dulu kan, ni saya nak cerita lah. Ada kawan ni. Saya ambil pengajaran lah dan bercerita dia. Kawan dengan seorang tu pun tak ada. Jarang masuk. Dulu saya tegur kawan saya budak Sabah, Abang Sarifuddin. Kami ni kalau kat Sabah ada tim lah. Seorang lagi tim tu nama dia Ismail. Kalau Abang Sarifuddin ni dia tahu lah cerita budak ni. Ismail ni dia cakap dengan saya lah. Dia kata, dia panggil saya Haji. Aku dah lama tak Johor. Dia orang Johor. Dia orang, mana dia? Yang kita yang kahwin dengan dia kat Pedah tu. Anak dia. Batu Pahat. Batu Pahat. Dia orang Batu Pahat. Dia kata aku dah lama tak lihat Batu Pahat. Aku dah lama tak jumpa abang aku. Dia kata sebab dulu kami bergaduh. Dia kerja kat Sabah, rumah dia kat Labuan. Dulu abang aku ni nakal, dia kata. Dia melawan mak aku. Aku pergi kat dapur aku punya parang. Dia hampir nak berparang lah kat rumah tu. Sekian tu aku pun lepas FPM, aku masuk Navy. Kata. Masuk Navy pun aku jarang balik rumah. Aku jumpa lah mak aku. Sampai lepas dia aku tak jumpa. Lepas tu masuk Navy, berhenti Navy aku masuk Telkom. Saya cakap dengan dia, Mail, sebelum kau mati lah, aku ingat kau kena buat sesuatu. Kau kena jumpakan balik. Kau kena lupakan lah cerita-cerita dulu lah. Lepas tu dia kata, aku tengah cuba lah. Aku adalah WhatsApp abang aku ada. Dia ada jawab jugalah. Tapi abang aku ni memang jari naik SMS, 3 hari boleh jawab. Dia jenis gitu lah. Cuma kau jangan biar macam ni lah. Dia selalu minta nasihat saya lah. Kadang kat hotel kan malam 10 tu, kalau mengetuk bilik tu dia tu. Dia bawa laptop buat kerja, saya betul-betul berbual lah. Dia tanya pasal agama. Dia ni very nice person lah. Walaupun budak kata dia ni nakal kan. Pada saya dia very nice person. Saya masih boleh terima dia dengan situasi dia. Dia suka saya datang Sabah. Dia ajak saya pergi Pulau Mabul bekerja. Kita lalu berbual pasal kehidupan lah. Lepas tu, bila saya belum pencen, dia call saya, datang Johor nanti. Ni anak aku kahwin lah. Aku buat kat rumah abang aku. Oh, saya dengar saya pergi seronok kan. All the way from KL saya pergi. Saya ada lagi satu kawan lah. Syed Taha. Syed Taha ni pun tahu cerita dia. Syed Taha datang dari PJ, rumah dia kat PJ. Saya datang dari Kajang. Saya datang all the way ke Johor. Seronok. Saya seronok tengok dia. Lepas tu saya nampak dia salam dengan abang dia. Abang dia agaknya balik dari mana kan. Peluk. Saya cakap dengan Mak El, ini hari yang terindah aku kawan kau lah Mak El. Kenapa ni? Aku tengok kau jumpa abang kau. Dia kata saya dah baik lah dengan abang saya. 3 tahun lepas dah baik lah. Cuma kami tak pernah duduk macam ni lagi lah. Tu abang dia pergi jumpa dia. Kenapa saya datang all the way daripada KL? Walaupun saya rasa jauh ni.
Kata Ji, kesian Ji, kau datang di KL tak apa. Dekat je. Jauh juga tu, mau 3 jam juga sampai. Tapi dia tahu saya ni selalu travel. Tu saya duduk saya 2 petang lah, makan diri lah apa. Orang kadang dia mulut dia memang suka gitu. Dia kau tahu itu. Kenapa? Saya melihat benda ni satu benda yang sangat indah tau. Akhirnya dengan ide Allah dia berfikir apa yang saya cakap lah. Dia fikir apa yang saya cakap. Dia kata, Mak kenapa tak buat kat Sabah? Buat kat Sabah kan adik-beradik aku nak datang pula. Dia kata, jauh. Adik-beradik aku datang. Anak aku duduk sini, dia kata kerja kat sini, kerja berumpur. Jadi dia cakap dengan dia buat rumah Pak Long. Dia kata baguslah, anak-anak dia pun setujulah buat rumah Pak Long. Dia kata lama tak jumpa Pak Long. Pak Long ni pun nampak muka dia garang juga ni. Abang dia ni. Tapi bila dia buat kat situ kan, saya datang kan, saya rasa seronok kan. Saya rasa seronok. Kenapa seronok? Saya nampak kasih sayang tu dah bertaut. Ini yang mahal. Ini yang mahal sebenarnya, bukan kahwin tu. Kahwin tu anak dia kahwin kat mana, tak apa. Bukan makan nasi minyak tu, nasi minyak kat kedai boleh makan, dia boleh makan tak. Tapi saya nak melihatkan taufik yang Allah beri. Saya nak tengok depan mata. Tu dia berbual, saya nampak abang tepuk dia. Abang dia ni kira macam kuat gurau juga. Abang dia panggil, Mai, kawan kau tu dah makan belum? Masa dia itulah. Dia tunjuk saya lah. Agaknya bukan abang dia cerita pasal saya kat tu. Jadi saya nak balik ke dalam, ni Haji yang kerja Telkom kan gitu. Dia tahu. Saya kawan dengan Mak oh ni kawan baik Mak ni. Dia cakap dia. Apa saya nak cakap bila kita cakap, mungkin dia ambil masa untuk fikir. Dan dia ambil masa untuk bertindak. Tapi di samping kita dengar tu, kita kena support dia. Kita kena support dia dengan doa lah. Kita boleh paksa dia. Kan? Mana kita paksa dia, dia dah besar, dia tua macam kita. Dia nak pencen ni. Tahun bulan ni dia 60. Ada orang betul saya lah. Dia pun dah lama tak masak dia. Dia pernah satu hari dia hantar semua saya gambar saya dengan dia tau. Dia kata, kau di Lebalu dekat sini. Dia kata, Haji, saya rindu dengan Haji lah. Lama tak jumpa kan. Dia kata nantilah lepas PKP dia sabar saya cari main. Dia dulu Labuan, dia nak balik Labuan dia kata. Akhirnya bila usia tu meningkat, cara berfikir dah berubah lah. Kan? Umur dah 50, dah fikir dah berubah. Akhirnya dulu bergaduh sampai rumah parang, akhirnya Allah temukan sebelum masing-masing tutup mata, dah tua kan. Itu yang saya dengar dia kata, Ji, saya bawa kat rumah abang saya. Abang saya nyata gaduh dulu. Saya cakap rumah saya kita mesti pergi. Kita mesti pergi. Kenapa? Mutus rahim ni, antara yang paling masyhur, dia kata adalah kaum kerabat. Silaturahim ni, dia banyak rujuk pada kaum kerabat. Walaupun kawan pun ada juga. Tapi yang kuat adalah kaum kerabat. Jangan tak pernah tegur dengan abang, dengan adik. Jangan, kita ni kadang-kadang bersih faham tu biasalah kan. Kadang sebab anak-anak. Tapi jangan lama-lama lah. Kalau rasa-rasa nak bersih faham je, jangan start. Jangan start the what. Jangan start the what. Yang bukan-bukan, fikir bukan-bukan. Jangan start fikir yang bukan-bukan. Bukan-bukan ni maknanya not lah. Not bukan kan. Dekat-dekat lah, dekat-dekat dah. Don't start thinking. Kalau syaitan tu masuk, dia kata, kau tengok abang kau ni, kau tengok. Dia dah tua. Kau nak diam ke? Kau lawan. Cakap dia, no, I don't care. Dia nak buat lah. Dia tak abang aku. Aku dah tahu panggil dia kecil. Dia memang gitu. Dia memang budak dia gitu. Tapi dengan dia okey. Jadi apa aku nak? Itu saya ni dulu kan, masa arwah mak saya ada kan. Kadang-kadang bila kami balik kan, balik berbual sampai 1 pagi. Kadang arwah mak ni pukul 10 makan. Kita makan 2 kali kadang rumah mak ni makan. Lepas tu tanya, saya pernah tanya soalan dengan mak saya tau. Mak tak makan ke? Mak saya ni kalau saya datang, selagi saya tak makan, dia tanya saya, dah makan? Kata belum. Saya dah makan kat luar, saya datang rumah saya tengah hari kan, kadang kerja. Mak saya tanya lagi, kenapa tak nak makan? Saya kata dah makan. Makanlah, dia kata. Lepas tu kakak saya ni, yang ambil pinggan, dia kata, kau lagi tak makan, lagi tu mak akan tanya. Lepas tu mak saya dah mula sakit tu. Mula nak tak apa ingat. Kau makan depan dia. Dia pun makan, mana makan nak? Tak nak, kau makan. Dia pandang
Pandang tak boleh. Betul dia nanya lah nak makan. Dia kata lagi kau tak makan, dia kata tanya kau. Saya pun ambil pinggan makan lagi sikit pun tak apa makan. Saya pernah tanya mak saya dulu kan, mak kenapa tak makan? Dia kata apa tahu? Mak tengok kau orang berbual, mak dah kenyang. Kau tak masuk dia apa? Tahu tak? Apa orang tua punya mesej di sebalik perkataan tu? Mak tengok kau orang berbual, kau orang datang, kau orang berbual, mak dah kenyang. Maksud dia apa Dia gembira anak-anaknya bersatu. Yes. Alha. Saya kembara, saya tengok kawan-kawan makan, saya pun tak boleh makan juga. Saya seronok saya tengok orang boleh makan, orang boleh gurau, orang boleh ketawa kan, orang boleh usik sama sendiri dan tak terima, tak ambil hati. Saya seronok kan juga. Sampai kau sekonyang kan? Kau sekonyang kata. Konyang rasa tapi 2 pinggan juga makan kan. dah ambil kan, lepas tu bini aku nak ambil, aku belasah 2 pinggan. Konyang juga 2 pinggan dan on time 2 pinggan kan. Mana perut tak buncit. So, Ustaz, janji meriah, Ustaz. Hati senang, Ustaz. Janji meriah. Kasih sayang ni yang kita nak ni. Nasib baik pinggan tukar Tidak dengan pinggan-pinggan dan habiskan. Pinggan dia tolak kan. Tu mak saya kata, mak tengok korang berbual datang, mak dah kenyang. Ni satu mesej yang dia nak beritahu kan. Lepas tu, raya dengan Haji Aslan ni kalau berbual, korang tinggal lah. Korang tak tahan. Daripada cerita A, daripada cerita B, balik cerita A, pergi cerita C, balik cerita D, balik cerita menulis, balik cerita ni. Tak berhenti. Cuma dah tua ni ada limit lah. Dia pun tak boleh nak lama-lama kan. Saya pun tak adalah nak berbual panjang-panjang lah. Tapi kami memang macam itulah. Dan kami jaga macam itulah. Dan saya cakap dengan adik-beradik saya, kalau ada hal kecil-kecil, masalah jangan cerita dengan mak. Dia cerita dengan mak. Kenapa? Nanti dia bersahati. Anak sakit ke sikit ni, kita kata lah ni kan. Mak ni dia kecil pun bersahati. Okey. Kalau boleh berfikir begitu kan, rupanya kita ni dinilai oleh Allah sebagai orang yang mempunyai akal yang betul untuk menjalani kehidupan dengan baik. Memanglah kadang-kadang sekali itu terkucil juga kan. Tapi itulah nak cakap pun faham susah kan. Hanya jauh hari yang mengenal menikam lah. Ini keluarga je ni. Ini keluarga ni. Inilah yang dikatakan kerabat. Kerabat. Maka yang demikian itu sebab bermarahan-marahan dan berkelahian dan sebab bersakit hatian pula. Bertambah pula hasad, yang ini dengan dengki-mendengki. Maka sekalian itu adalah dosa yang besar. Ini kena ambil perhatian. Kita sebut sini, dosa besar. Lepas tu kita ni dalam grup usaha ni jangan mudah lemah hati lah Jangan mudah kecil hati lah. Kita anggaplah kita semua ni orang tua. Janganlah orang tua ni memang sikap dia sensitif pun. Tapi jangan sensitif sangat lah kan. Nanti lambat aku tak nak belajar lah. Ni orang kata janggut aku putih. Contohlah. Orang kata aku tak handsome. Dia orang handsome. Orang kata janggut aku putih. Dia kata janggut aku macam suun. Dia kata. Macam suun. Suun dia makan tu. Aku tak nak belajar. Ya, aku nak belajar. Orang ajak main lah. Tak nak. Aku malas lah ni semua ni. Menyakitkan hati. Ni yang payah ni. Syaitan ni dia punya tujuan dia nak keluarkan kita dari apa situasi yang menyebabkan kita ni boleh berubah. Boleh faham agama kan? Dulu Jazlam apa? Apa Zam? Tak tahu. Sekarang Jazlam ini keyakinan yang tidak dicelaki oleh Syak dan Waham. Syak apa? Syak 50. Zan apa? Zan berat pada yakin. Waham apa? Berat tak yakin.
Wah, ini yang syaitan bimbang ni. Ni tak boleh diam, dia kata. Ni dah lebih. Okey, kita keluarkan dia. Atau kita robohkan mereka. Kita laga-lagakan mereka. Kita pecah-pecahkan hati mereka. Ini syaitan dia kerja lah. Biar mereka berterabur, biar mereka tak belajar lagi. Okey, kita dah rehat dah. Senang nak bawa mereka masuk neraka. Ini syaitan ni, kanatullah ni. Dia tonggang atas apa dia tonggang atas nafsunya keji. Lepas tu dia tonggang atas rasa kita ni hebat. Dia tonggang atas rasa kita nak bergaduh dengan orang. Kita jangan begitulah. Saya yakinlah yang dalam grup ni tak ada begitulah. Tapi sebagai peringatan lah pada diri saya dan kawan-kawan, jaga-jaga. Kita syaitan ni sekarang ni dia ada AJK. Macam mana dia nak jahanamkan kita ni. Dia ada AJK dia. Dan dia juga sedang mengaturkan satu program kembara macam mana nak jahanamkan hati-hati orang dalam belajar ni supaya dia lepas daripada ikatan belajar ni. Faham Faham lah ni? Faham, Ustaz. Bermarah-marahan. Apa dia cakap apa begitu? Kalau bergurau-gurauan, bermarah-marahan tu tanda apa Berkelahi-kelahian tu tanda apa? Azmumah, Ustaz. Apa tanda tu? Berkelahi-kelahian, bermarah-marahan. Azmumah. Tahulah, tapi dia punya dua word tu menunjukkan apa? Tak senang hati. Kan? Bergaduh Menunjukkan apa tu? antara dua pihak. Bersakit hati. Menunjukkan berlaku ni apabila ada dua. Berlaku bila ada dua apa? Dua pihak. Dua pihak lah. Betul tak? Kalau seorang aja marah, tak adalah bermarah-marahan. Seorang marah, seorang diam. Seorang berkelahi, seorang tak berkelahi. Seorang sakit hati, seorang tak sakit hati. Tak ada berlaku ni. Sebab dari sini lah dia akan datangnya satu benda yang sangat besar yang menyebabkan amal kita ni terhapus. Itu nama dia berdengki-dengki. Ni. Ni. Ni di sini lah patutnya sini. Tiga-tiga ni dia akan proses dan dia akan hasilkan dengki. Tengok musuh ni sebab apa? Berkelahi-kelahi ni sebab apa? Betul. Kalau musuh takkan dia bergaduh. Ni sebab apa? Marah ni punca dia apa? Marah ni punca dia apa? Kalau ni punca sombong. Di mana punca sombong? Ni sebab apa ni? Nafsu. Sombong, berseteru, keji nafsu. Apa ni? Punca dengki. Punca pada dengki. Nampak? Syaitan ni dia cuba lahirkan benda tu dalam hati manusia lah. Kau tak boleh duduk makan dengan aku. Kau siapa?
Kau tak boleh gurau dengan aku. Who are you? Kau tak cakap bini aku. Who are you? You know who I am? Tengok. You know who I am? I am not a normal person like you tau. Aku bukan orang biasa. Aku ni JKK, PKK, LMO, PQ, RSTU. Kau siapa? Aku ni ustaz dikenali dalam TV. Keluar masuk radio. Wah, abau masuk radio aku. Kau jangan cakap gini dengan aku. You know who I am? Wah, sombongnya cakap itu. Sombongnya. Itulah punca dia dengki-dengki. Dan ketahuilah dengki ini ulama kata adalah dosa besar. Tambah lagi. Benar. Murka. Allah. Benda ni yang dibimbang ni. Benda ni yang takut ni. Apa? Kau buat ni, kau dosa besar, kau dapat murka Allah. Dapat murka Allah, bila. Story also no use lah. Cakap pun tak guna lah. Cerita pun tak guna lah. Story also no use. Betul. Bila dapat murka Allah ni, na'udzubillah min dzalik. Jangan begitu lah. Kalau ada satu pihak marah, satu pihak tak marah, tak berlaku kan, dengki. Tak berlaku. Jadi kita kenal benda ni. Jangan sampai bila duduk di situasi dan kawan-kawan yang bukan kata baik lah, tapi sedang berusaha jadi baik. Jangan ada benda-benda yang syaitan terganggu, yang nafsu kita, dia naik atas nafsu kita, dia ganggu kita. Cubalah hidup dengan indah yang dikatakan berkasih sayang. Berkasih sayang. Dengan meninggalkan segala apa saja pangkat darjat kita, segala siapa apa yang kita ada bandingkan apa yang banyak orang tak ada. Kita tinggalkanlah tu. Kita tahu apa pun yang kita ada, Allah juga yang beri. Kita tengok orang-orang yang banyak orang pangkat kita jumpa kan, dan banyak mereka ni, pada saya lah, saya tak pernah jumpa lah orang pakar sombong. Banyak mereka ni humble, rendah diri, tak kisah. Tempoi Datuk Darul tu bukan dalam pangkat. Ada pangkat, tapi kita pun tak nampak ada je pangkat. Kita pun dah malu tak berita pula yang tahu betul. Tapi dia tak kisah. Menteri DKR bukan sejarah tu. Mau nampak sekarang dia buat apa malam? Lepas kuliah? Ya Ustaz, tak, sebelum tu yang dia buka solat sejadah untuk Ustaz solat. Menteri juga Ustaz. Malam dia datang kat saya, Ustaz. Ustaz, kita solat Dia ambil sejadah tu bertutup, dia ambil, dia bentangkan. Menteri bentangkan sejadah untuk orang tu. Saya pun malu kan. Masa Syahid, gunung pendek baca apa? Konon dia kata, dia kat belakang ketawa, tapi dia emas lah, nampak muka dia ketawa. Dia tak sedih. Bila dia masuk, Syahid pergi signal. Dia buat macam ni. Tengok lah. Lalu dia masuk, saya tak perasan. Bukan apa, dia tak perasan kadang-kadang kita. Kita kata jalan JKR berlubang dia ada kan. Tak bagus lah gitu. Jadi, dia tunjuk. Okey dia kata. Saya tak perasan dia masuk. Dia masuk, pak duduk belakang Syahid. Dia sebenarnya tak kisah. Tapi kita, kadang-kadang kita kena lebih hati-hati juga lah. Kita kena hormatkan dia lah. Kita patutnya hormat kepada dia, orang dihormati kan. Dia gitu lah. Kita pula ni malu kan. Kita rasa kita pula yang silap pada pergaulan. Tapi begitulah kehidupan ni. Begitulah kehidupan. Saya tak pernah lah jumpa, tak pernah lah ditemukan orang-orang yang sombong. Saya bertuah lah dapat kawan yang baik. Kawan yang baik. Belajar pun diam, tanya pun tak jawab. Dia okey tu. Itu yang susah nak dapat tu. Okey. Seperti firman Allah Ta'ala. Ini surah apa ni? Ar-Ra'du. Ayat 25. Kita sampai sikit ayat ni kat nota. Surah Ar-Ra'du. Ayat 25.
Walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Okay. Ni ayat dia. Saya tulis pun tak apa. Tulis dia ayat 25 surah Ar-Ra'du. Itulah boleh. Segala mereka yang merasakan mereka itu akan jadi Allah Ta'ala. Kemudian berjanjinya dan memutuskan mereka itu akan barang yang menyuruhkan oleh Allah Ta'ala dengan dia bahawa menghubungkan dan membinasakan mereka itu dalam bumi dengan berbagai macam. Mereka itulah, bagi mereka itu laknat dan bagi mereka itulah sejarah jahat tempat iaitu api neraka. Ayat ini yang sebenarnya yang mengancam. Ayat ini lah sebenarnya yang mengancam, memberi ancaman. Ni ayat dalil, ni dalil. Kita tengok sini, dia adalah dalil. Ni dalil. Dalil dia katakan apa? Larangan memutuskan silaturahim dan juga berbuat dan maksiat. Okey. Serta ancaman siksa yang dijanjikan. Ya. Apakah ancaman siksa yang dijanjikan itu dalam ayat ni? Kita kena ambil perhatian dulu begini lah. Kita minta Allah hidup kita, janganlah kita buat begini. Laknat Allah. Dan diletakkan di sejahat-jahat tempat di akhirat. Apa je tempat? Itulah neraka. Lepas tu surah Muhammad ayat 22 23. Okey. Wah. Ya, Ustaz. Sambung wah. InsyaAllah ya. Ini kita untuk tanda tu. InsyaAllah ya. Okey. Soalan. Abang Razak lihat. Alhamdulillah Ustaz, sihat. Ambo jauhnya suara kat mana tu? Dekat Kajang Ustaz, dah kat rumah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih, Alhamdulillah. Haji Hassan tu kau tanya dia 3 hari kau jawab tu. Kena tanya dalam grup. WhatsApp dia nyari pun 3 hari kau jawab tu. Saya dah PM dia personally Ustaz. Kena buat pergi dia personally. Itu kan Dia jawab, dia sihat. dia lambat jawab. Dia memang lambat jawab. Jadi tanya apa khabar, kita petang jawab baik. Gitu. Dah biasa lah. Okey, ada nak tanya ke? Ustaz. Khabar?
Kalau Alhamdulillah. Ni kalau dah tak bertegur kan. Kalau masih bertegur tapi dalam hati macam ada lagi tu macam mana Ustaz? Dia tegur ni kena lahirkan. Dalam hati memanglah ada rasa lagi kan. Between the different between keampunan Allah dengan keampunan manusia tak lama. What's the difference between these two? Allah diampunkan, dia lupakan dan dia beri pahala. Dia beri pahala, dia taubat. Manusia diampunkan, dia forgive but sometimes not. Apa wah pada dulu? Dia forgive not Dah boleh. Not forget. not forget. Don't forget. Not I don't care. Aku aku malah buat cakap putih semua ikut tu. Pengaruh. Semua kan I don't care. Tu yang malah buat semua tu. Manusia dia forgive, dia sometimes dia can forget. Allah dia forgive, dia bagi pahala lagi. Dia bagi hari-hari. Dia lupa dosa, dia ganti yang kebaikan. Itu hebatnya keampunan Allah. Manusia dia forgive, sometimes dia kena forget. Bukan dia kena forget, dia never forget. Sometimes bila gaduh, dia keluar balik. Dulu kat sekolah ni dah baik ni, dah minta maaf ni, hari raya ni. Bergaduh lagi. Kau kat sekolah dulu, kau ingat tak kau panggil aku jendul? Oh, keluar balik, Dia takut Ustaz. Aku takut tu. Padahal dah minta maaf ni. Padahal dah sama-sama join batu Tak kenapa Ustaz. Itu kan kenapa Ustaz. Kalau bengkak berniaga. Tapi bila dah gaduh, benda yang di forgive itu, dia rupanya not even forget. Dia tak lupa. Ustaz, Ha. kalau kata macam kita punya tanggungjawab adalah kita minta maaf kan? Ya. Kita minta maaf. Kita jangan macam walaupun kita rasa kita tak salah tapi kita minta maaf. Beralah tu. Jadi kita beralah. Tapi sekarang ni antara dia maafkan kita itu bukanlah jadi kita punya soal. Macam jadi soal kan. Tanggungjawab kita adalah kita minta maaf dan dia maafkan kita ataupun tidak, dia dalam hati dia ataupun dia tidak maafkan, itu bukan lagi masalah kita Kan. Sebab orang yang meminta maaf dalam kitab katalah dia tak maafkan, nanti Allah tunjukkan dia satu kotak-kotak pahala yang sangat besar. Allah kata, ini kotak pahala ni disediakan bagi orang yang maafkan orang lain. Sekarang adakah kau maafkan dia? Waktu tu dia akan cakap, aku maafkan. Dia kata itu. Allah sediakan ganjaran yang besar bagi orang yang maafkan orang lain. Waktu tu dia akan maafkan. Itu yang ulama-ulama katalah. Tapi tanggungjawab kita ni ialah memaafkan. Dan tanggungjawab kita ni memaafkan siapa saja orang yang buat salah kat kita walaupun dia tak minta maaf. Kenapa? Kita dapat pahala, dapat ganjaran pahala. Maafkan sajalah. Apa dia orang buat kat kita, apa orang kata kita gini ke gitu ke, dia kata kita bodoh ke, bengong ke, bangang ke, apa benda lah. Dia kata kita belagak ke, dia kata kita gitu, gini. Takkan dengan hati kita, ya Allah, aku dah maafkan mereka semua. Declare je benda kita, aku maafkan. Dia tak nak minta maaf, pasal. Walaupun orang tu macam minta maaf macam tak ikhlas kita maafkan. Tak dia. Dia tak ikhlas tak apa. Sebab apa? Kita ada pahala yang nunggu kita bila kita maafkan orang. Ada pahala nunggu kita. Kita nak pahala ni. Kita tak maafkan dia pun kita dapat apa. Apa je dapat? Hati sakit lagi ada kan? Eloklah maafkan je lah. Ustaz, Ya. Ustaz tanya, macam mana pula kita berjiran, kita nampak dia, kita tegur, tapi dia tak pernah nak menegur kita balik. Kalau yang kita tak tegur balik ke Ustaz? Memang ada orang gitu kan. Kita dah tua lagi kita jumpa macam orang. Memang ada orang gitu. Dia gurau dengan kita, tak apa. Kita gurau dengan dia tak tegur kita. Pun ada dia gitu. Ramai yang gitu kadang-kadang. Tak apalah, dia dunia gitu. Ada orang dia tak tunjukkan kasih sayang dia dengan zahir. Ada orang dia memang tak kasih sayang dengan orang. Tak apa, kita boleh buat apa. Tapi yang kita dah belajar agama ni, kita tegur je lah. Kalau kita tegur apa khabar? Baik je tu. Tak anggur lah.
Ada tu, ada orang jadi gitu pula. Assalamualaikum. Salam. Dia ni kerja. Begitu. Wah. I don't care. Oh. Ya, Ustaz, betul Ustaz. Ada orang tu dia lain sikit lah. Lain sikit, dia lain betul. Dia berat mulut tak? Macam berat mulut Dia Ustaz. berat mulut. Kadang orang berat mulut ni kadang dia ada masalah. Masalah lah. Tak boleh berak ke apa benda. Sikit pukul tu. Nak berak pun tak boleh. Tak boleh cakap. Sampai tak ada mood nak cakap orang tu. Kenapa? Aku dah 5 hari tak berak. Kenapa kau ni monyok je? Aku dah 6 hari tak berak. Sejak kembara 2 tak berak. Ambul lama je. Kembara 2 ke 3 pun tak berak. Itu kalau pergi hospital tu, yang ketebuk apa perut tu. Tanya, sila. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ni saya nak tanya pasal sejak dengan Muhimmah ni, dosa dengan suami. Macam begini, benda yang dia mungkin tak reda dah, maknanya tak suka kita buat tu. Tapi kita buat tanpa pengetahuan dia. Adakah kita kena masa minta maaf tu cakap kesalahan kita tu ataupun cakap minta maaf je? Dianya eloknya cakap kesalahan. Allah. Apa yang dia elok cakap, bang, sebenarnya kan bang kan, dulu kan abang tak bagi saya buat ni kan, saya dah buat diam-diam tu bang. Sebenarnya elok itulah. Kalau kita rasa boleh beri mudarat, tau, dia marah, boleh jadi bercerai, boleh jadi apa, cakap jarum ni bang. Bang, apa-apa salah saya, apa-apa, abang tahu ke, abang tak tahu ke, yang dulu ke, yang sekarang ke, yang abang suka ke, abang tak suka ke, saya hari ini mengumumkan besok hari raya dan saya minta maaf. Okey, dah lepas raya dah. Cara general je. Okey. Terima kasih Ustaz. Sebab Imam Syafi'i kata kalau kau minta maaf, kau beri detail, cara detail, dia akan memudaratkan dirimu. Kau cakap general. Okey. Selalunya orang tak tanya lah. Betul lah. Kau pun malas tanya seperti kau lah cakap apa. Aku dah maafkan kau dah maafkan aku, itulah kebahagiaan yang bagus lah. Kita tak ada masalah apa-apa. Siapa tanya lagi? Assalamualaikum. Salam. Ustaz nak tanya sikit. Misal kata kita dah memaafkan orang tu, tapi dia buat lagi. Maaf lagi. Tapi kadang-kadang kita tak tahu kan dia buat kita ditipu ke apa ke. Kadang depan bermuka-muka. Itu yang nak tanya. Kalau kadang kita tak tahu. Bermuka-muka kita bermaaf-maaf. Tak apa. Kenapa? Dia buat aku maaf aku dapat pahala. Kau buat aku maafkan kau dapat pahala. Dia buat aku maafkan kau pahala. Dah. Okey, terima kasih Ustaz. Kau dosa dengan Tuhan tu kau settle lah. Tapi aku maafkan kau, aku dapat pahala. Ustaz, arwah ayah saya, bila kita minta maaf pada dia, dia akan jawab, ya maafkan dan sama-sama kita minta ampun pada Allah. Maknanya dia pulangkan pada Allah untuk kita sama-sama. Dia bila orang dah maafkan, maka mudahlah Allah nak maafkan. Dan kita pun kena minta maaf dengan anak-anak kita lah. Hari raya ke hari tak raya kan. Yelah, kita ni kadang kita maaf pun kita buat silap juga. Dan saya lah, saya ngajar ni saya banyak buat silap. Lepas tu bila last kelas saya kata ampun maaf. Saya kena kata ampun maaf. Kenapa? Saya pasti saya ada buat silap. Saya gurau, saya sebut, kan? Saya panggil, saya tanya, saya apa. Boleh saya nak diam, saya cakap, tapi saya dongak dengan orang muta lah. Jadi, saya pun kena minta maaf juga sebenarnya. Jadi, tak boleh kata aku ustaz, aku nak buat apa, nak murid aku, tak boleh gitu. Pasti kita juga ada buat silap yang banyak. Jadi, bila Allah, dia kata dalam hadis, yang Rasulullah kata, bila manusia tu maafkan manusia, baru Allah akan maafkan dia. Mereka kesalahan manusia besar. Bila dia maafkan, jadi kita nak mudahkan kawan kita, adik-adik kita, jangan dia ada masalah nanti. Dan kita ditawarkan pahala yang besar dengan apa? Memaafkan dia dan kita memudahkan dia untuk berurusan dengan Allah. Dan memudahkan kita untuk berurusan dengan Allah. Itulah berfikir cara positif lah. Walaupun susah nak buat ni tau. La haula wala quwwata illa billah. Susah nak buat. Tapi kalau silap buat, nanti hati jadi bengkak. Hati jadi geram dia. Syaitan dia ditutup lah.
Tak boleh. Dia dah buat kau macam-macam tau. Kau senang je kau nak maafkan dia. Tahu? Dia dah buat ni setan, nama pun setan. Cakap dengan setan, I don't care. Kau pula I don't care. Dia buat kau dulu macam mana? Dia hina kau. Dia kata kau kambing bodoh. Dia kata kau lembu bongok. Dia kata macam-macam. Takkan kau tak nak balas. Sekarang ni dia dapat dia datang dengan kau. Waktu ni dah berasal dia. Kau cakap dengan dia. Kau lagi bodoh tu. Kau dia bangang. Lepas tu buat kau maafkan dia. Setan ni dia kat situ lah. Kata setan, no, I don't care. I don't care. I will forgive him. Senang ke kau nak maafkan dia? Ya, senang. Kenapa senang? La haula wala quwwata illa billah. Allah bagi aku senang, aku maafkan. Aku pun banyak buat silap juga. Mungkin tak dengan dia, dengan orang lain. Jadi moga-moga aku maafkan dia, orang lain maafkan aku, dan Allah ampunkan aku, orang tu, orang ni akan masuk syurga. Akan senang. Kan senang kan? Cakaplah senang, nak buat bukan senang. Ustaz nak tanya. Kalau kita duduk dalam kejiranan kan, tapi ada jiran-jiran kita yang tak mesra. Macam mana Ustaz? Tak bertegur? Tak mesra, bukan tak tegur, tak mesra. Tak apa. Dia ramai macam dia tak nak, dia tak ada suka, dia tak suka ni lah. Macam dia suka menyendiri lah. Kalau jumpa dia senyum tapi rumah tutup macam tu. Tak apa. Dia senyum tu dah baik lah tu. Okey. Dia senyum dah baik lah. Abang Din. Ya, saya nak tanya satu soalan. Saya tanya Ustaz. Apa Din? Dia maaf tapi ada simpan dendam. Macam mana Ustaz? Tak boleh. Kalau maaf, dendam tu dalam hati tu bahaya. Sebab dalam hati tu Ustaz, kita tak tahu. Dia maaf kita. Pasti kita tak. Dan kita tak boleh nak tahu dia dendam pun tak dendam. Tapi kita minta maaf, dia maafkan. Dia kena hilangkan rasa dendam. Lepas tu Abang Din kan, itu ada ustaz cakap, kalau kita kahwin atau kalau kita ni pasangan, kawan-kawan, kalau kita ada benda yang kita buat bunuh lah, macam kita datang belajar mengamal, kita ambil gambar banyak. Satu hari nanti kalau lah kita ada tergurih hati dengan dia, kita tengok gambar dengan dia, dulu aku sama-sama berbual dengan dia makan. Sama aku belajar, sama aku banyak soalan. Ini yang akan memilih dalam fungsi. Kedua, kita melihat kedangan dan sayang kita dengan dia. Itu penting tu. Itu penting. Memori tu boleh balik lah, memulihkan keadaan namanya. Betul, memori tu. Memori yang indah ni. Memori yang indah ni memulihkan hati daripada perasaan rasa dengki. Itu betul, itu pertama lama. Terima kasih Ustaz. Jadi simpan memori ni. Memori simpan dalam 64 GB. Simpan. Dan keluarkan balik bila perlu. Dulu aku dengan dia tu tak Kamu kahwin di kat Lok Frame Ustaz Kamu kahwin di Lok Frame kamu kahwin ni duk simpan. Jangan buang dalam laut. Tak lah. Maknanya frame kan letak kat tepi-tepi meja. Letak kat tepi meja. Lepas tu pergi tepi laut tempat sama. Bawa dua helai jubah seorang, nyanyi lagu Caltik, caltik. Tukar-tukar jubah. Keluar dia pokok kelapa, jubah lain. Tengah cantik-cantik, cucu datang. Alamak. Kau ni potong skin tu lah. Aku nenek kau tengah cantik-cantik pun. Topang. Nak ikut topang balik. Saya nak tanya. Saya ada salah faham dengan abang kandung. Dah lama. Dah 2 kali lah raya dengan yang baru ni saya ada jumpa. Memang saya dah cakap minta maaf dengan dia. Tapi 2 kali jumpa, dia pernah cakap dengan saya. Tak perlu salam, tak perlu peluk, tak perlu apa semua. Itu semua berlakon dia kata. Tak apa, mungkin masa tu dia marah. Tapi bila saya nak salam, dia tak nak pandang, dia tak nak apa Ustaz. Tapi saya dah maafkan dia. Dia sebagai yang sulung. Saya tak tahu kenapa. Mungkin dia ego kot Ustaz. Memang ego. Saya nak buat mana tapi saya dah maafkan. Saya buat macam biasa je. Dia
tugas kita ialah memaafkan dan tugas kita adalah memohon maaf. Selalunya orang macam ni dia kadang-kadang kita lihat secara kasar kan, dia tak belajar agama. Kalau dia belajar agama, dia tunjukkan kita mengiman ni bagaimana orang memutuskan saudara ini. Dia laknat. Laknat ni maksud apa? Laknat ni pangkat yang dapat pada syaitan. Tahu? Dan pangkat itu diberi pada orang yang mutukan rahim. Kalau dia belajar agama, dia akan buang rasa ego, dia akan buang rasa apa benda hati dia akan, lepas tu nak kena fikirkan kenangan kita kecil-kecil tau. Kita dengan adik-beradik kita ni kan kecil-kecil kan, kita main dah sama, kena marah sama, kena pukul dengan mak sama, kena cubit sama, membesar sama, bisolah sama. Kita gaduh, abang kita datang, abang kita gaduh, kita pergi tolong. Tak sekolah lah budak-budak kan. Jadi kenangan ni yang sebenarnya menghilangkan rasa-rasa alah, buat silap tadi dulu kan baik. Memang begitulah. Tapi bila kita minta maaf, dia kata gitu, seeloknya kita diam. Jangan lawan. Dan biarkan dia berfikir, mudah-mudahan kita doa, mungkin bila kita dah lama buat tak tahu dengan dia, mungkin dia boleh berfikir, dia boleh fikir lah. Dan kadang-kadang Allah takdirkan dia susah dan dia takdirkan dia minta tolong kita waktu tu. Ini benda ni banyak berlaku lah. Jadi apa yang saya cakap, apa yang saya kata, doa banyak-banyak lah. Tapi laksanakan tanggungjawab kita, maafkan dia, dan dalam tanggungjawab kita, minta maafkan dia. Dah. The rest is leave it to God. Okey, lagi satu Ustaz, saya nak tanya. Ada satu adalah sebelum abang saya meninggal, dia ada pesan sesuatu dengan saya tapi dia tak dapat nak sampaikan pada saudara kandung. Jadi saya kata perlu ke saya cakap dengan abang sedia hidup nak saya sampaikan ke, dia kata sampaikan. So sekarang perlu tak saya sampaikan apa yang arwah perlu sampaikan? Tak apa. Walaupun apa pun efek dia saya kena tanggung lah ya? Tak. Kalau ada efek jangan sampaikan. Kalau ada? Kalau ada kesan-kesan tak baik jangan sampaikan. Tapi kalau untuk kebaikan kena sampaikan lah. Kalau kita cakap, dulu arwah ni cakap dengan saya untuk cakap begini. Benda yang kita cakap tu menyebabkan orang ramai tak suka dengan arwah ni. Tak. Makin bertambah tak suka, mungkin yang cakap. Okay. Atau makin membuat kita beradik bergaduh, yang cakap. Stop it, cukup. Tapi kalau menyebabkan kita boleh bertambah kasih sayang walaupun dia mati, itulah. Itu je lah panduan dia. Okey, saya nak pergi pancing ni. Nak pergi Kuala Selangor. Hantar anak balik. Okey, cukup lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.